yourself. Can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue, planets in their orbit. Pak 59 di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambungan kita ke surah 459. Siapa yang menolak 5, maka Allah akan menolak daripadanya 5. Siapa yang menolak 5, maka Allah akan menolak daripadanya 5. Siapa yang menolak pengeluaran zakat, maka Allah akan menolak keselamatan hartanya. Siapa yang menolak, yakni tidak suka sedekah, maka Allah akan mengurangi kesihatannya. Siapa yang menolak pengeluaran zakat tanamannya, maka Allah akan menolak berkat tanahnya. Dan sesiapa yang tidak suka berdoa, maka Allah tidak suka menerimanya. Sesiapa yang meringankan soal sembahyang, maka Allah akan menolak dari kalimah la ilaha illallah ketika matinya. Yakni jika suka mengabaikan sembahyang, maka tidak akan dapat mengucap kalimah la ilaha illallah ketika akan mati. Sedang hadirin hadirat sekalian, sambungan daripada apa yang telah pun Ustaz Hamzah telah pun kupas dalam bab sedekah, ya. Jadi pagi ini kita sambung kata pengarang ini. Siapa yang menolak 5, maka Allah akan menolak 5 daripadanya. Iaitu yang pertama, sesiapa yang menolak pengeluaran zakat, maka Allah akan menolak keselamatan hartanya. Jadi zakat ini adalah merupakan rukun dalam agama Islam. Tuan-tuan, jika kita menolak, maknanya kita menolak rukun Islam. Bila buang rukun Islam, maka jatuhlah Islam jadi murtad. Tu jangan duk main-mainlah benda-benda Islam, benda hukum hakam ni. Jadi Allah memerintah kepada kita wajib mengeluarkan zakat. Jadi apabila zakat ni adalah perkara yang fardu, samalah fardu dengan solat. Jadi semua tu rukun dalam bab rukun Islam. Jadi kita kena jalankan ataupun kena keluarkan zakat. Jangan kita mengabaikan atau kita menolak zakat.
Jika mereka mengatakan zakat tak perlu, zakat pun tak wajib, ni lagilah dalam keadaan kita tuan ni, ucapan yang membawa kita jatuh jadi murtad. Na'udzubillah. Jadi sebab tu zakat telah dibahagikan oleh ulama-ulama kita dalam kitab fiqh, banyak bahagiannya. Itu kita kena lihat balik, ya. Zakat wang simpanan, zakat harta, zakat apa lagi, zakat wang apa, zakat emas, zakat bijirin, dan juga zakat hasil daripada pendapatan kita. Jadi ini semua perkara yang diwajibkan oleh Allah, maka hendaklah kita menunaikan amanah jika kita sebenarnya orang Islam. Jadi sebab tu dalam kitab ni dikata siapa yang menolak zakat, Allah akan menolak keselamatan hartanya. Harta yang kita miliki itu tak akan selamat. Satu hari dia akan rosak binasa, ataupun satu hari juga mungkin akan berlakunya musibah-musibah. Tuan, musibah-musibah. Kita duk sibuk tak nak bayar zakat, satu hari Allah kirim tetamu tak diundang. Dia pecah rumah kita, masuk rumah kita, habis dia ambil. Ni saya nak pergi sembahyang subuh pada satu pagi itu, kecoh melalui kawasan tu, dia orang tengah riuh rendah. Jadi saya pun berhenti tanya kenapa. Dia kata pencuri masuk Ustaz, habis barang kemas dia ambil satu beg. Saya tanya letak di mana. Dia kata balik makan kenduri, bubuh dalam beg tangan, sangkut dekat tingkap. Jadi pencuri ambil, dia kata. Tak apalah. Itulah sebagai satu daripada Allah Ta'ala nak tunjuk yang kita ni, emas adalah perkara yang diharuskan bagi wanita untuk memakai barang kemas. Tapi ada disyarah oleh ulama dalam kitab fiqh, bahkan dalam kitab-kitab tasawuf, jika melebihi sangat barang kemas tu bukan jadi benda apa, dah jadi haram, banyak sangat. Kemudian tu pula kita simpan pula benda tu pula, tak nak keluar zakat. Itulah saya katakan Allah kirim tetamu yang tak diundang, maka diambil. Tu yang kata dalam kitab ni, hartanya tidak ada keselamatan orang yang menolak zakat. Yang kedua, sesiapa yang menolak, yakni tidak suka melakukan sedekah, maka Allah akan mengurangi kesihatannya. Jadi bab sedekah ni, ya, dalam Islam dengan merujuk kepada hadis-hadis, dan telah pun dibaca oleh Ustaz Hamzah dalam kuliah yang telah lepas. Jadi kita lihat bahawasanya satu daripada pekerjaan yang mulia dalam Islam ni ialah sedekah. Dan sedekah jariah ini selain daripada ianya memberikan kesihatan yang baik, maka bila kita mati besok, dalam kubur besok, sedekah jariah yang kita buat inilah yang akan menjadi benteng menghalangi kita daripada seksa kubur. Tuan, orang yang rajin buat sedekah jariah, dia akan dapat menjadi benteng menghalangi daripada seksa kubur. Dalam kitab ni juga dibicarakan, yang kita dah baca yang telah lepas. Jadi sebab itu bila kita dituntut bersedekah, barang siapa yang menolak daripada melakukan sedekah, maka Allah akan menolak kesihatan daripadanya. Maknanya kita ni dalam keadaan yang tidak mendapat kesihatan yang baik, ataupun dalam keadaan yang kita mungkin akan ditimpakan penyakit-penyakit pada diri kita. Kesihatan kita tak berapa sihat, tak berapa elok, dikurangkan kesihatan kita.
Jadi maknanya cara tidak langsung sedekah itu juga menjadikan ubat untuk kita sihat walafiat. Waktu kita tengok orang rajin sedekah, dikurniakan Allah bagi dia dengan kesihatan yang baik, diberikan ia dengan keadaan suasana yang dimuliakan oleh Allah, maka orang yang menolak sedekah satu kerugian yang besar. Allah akan kurang kesihatan bagi dia. Bila kurang kesihatan, penyakit yang akan sampai pada kita, sama ada penyakit yang berbentuk spiritual atau penyakit yang zahir. Penyakit-penyakit yang kita nampak, penyakit yang tidak kita nampak. Dan sesiapa yang menolak pengeluaran zakat tanamannya, maka Allah akan menolak berkat tanahnya. Ini bagi kita yang bercucuk tanam, terutama yang menanam padi, gandum, barley, oat. Ini perkara-perkara yang disebut tentang bijirin, yang mewajibkan zakat. Jadi kita di Malaysia ni banyak tanam padi. Jadi padi ini adalah merupakan mewajibkan kita kena zakat, itu panggil zakat bijirin. Maka jika sekiranya petani-petani tidak mau mengeluarkan zakat, maka kata Allah, dalam ni katanya Allah menolak keberkatan tanahnya. Jadi tanah tu tidak ada keberkatan, dan tanam-tanaman kita pun esok tak akan menjadi. Mungkin tanam-tanaman kita juga musnah akibat dengan penyakit. Contoh pernah berlaku di negeri Kedah Darul Aman pada tahun berapa dulu ni, kecoh satu Malaysia oleh kerana datangnya penyakit, diserang dengan penyakit kutu beruang. Dah berpuluh-puluh tahun, berapa generasi dah tanam padi di Kedah ni tak pernah dengar penyakit kutu beruang. Dia lepeh-lepeh tuan, lebih kurang duit 5 sen tu. Kalau kecil sikit, lebih kurang gitulah saiz dia. Dia serang padi ni ketika padi sedang bunting sampai menguning, sampai padi masak, habis dia sapu cerah. Kemudian hasil daripada tu kita lihat pihak MADA, pihak lembaga padi LPN, lembaga padi beras negara, pihak farma, macam-macam agensi mencari formula untuk mencari racun. Bila disembur racun, binatang ni dia cerdik, dia masuk di bawah, bunyi bawah akar pokok. Bila dah racun ni reda, dah hilang, dia naik atas, dia makan balik. Akhir petani-petani ni kutip bubuh dalam guni tepung gandum, bawa pergi ke pejabat lembaga padi beras negara, pergi berlonggok. Nak buat apa? Garu kepala pihak pegawai, tak tahu racun apa nak bubuh. Kemudian dia kata nak buat macam mana? Itulah Allah turunkan bala musibah yang cukup hebat. Dia tentera-tentera Allah tuan-tuan, dia unik. Dia tentera-tentera Allah ni berupa lalat, nyamuk, labah-labah, gitu, semut. Jadi kita boleh buka dalam Al-Quran. Ya, Allah menceritakan kisah semut dalam surah An-Naml. An-Naml, semut. Jadi tentera Allah unik, kecil-kecil. Orang kata kalau kita penyek gitu pun mati dah, tak ada tulang belakang, mudah sangat. Tetapi mendatangkan kerugian dan membahayakan bagi kita makhluk yang bertulang belakang ni. Habis tuan-tuan, sampai peringkat padi tu dah masak, dia makan lagi, baki tu yang dia makan tak habis, itu petani-petani pergi kutip, pergi ketam. Orang di baling dia pergi ketamai. Orang baling, hulu baling panggil ketamai. Ketamai ni dia buat daripada pisau jilid tu, dibelah dua, dimasuk dalam papan, letak dengan buluh tu, dia kepit, tarik tu lah, mengetam padi. Bukan sabit tu. Jadi diketam tu, bawa balik, dikumpul, dihirik, kemudian dijemur di mesin, menghasilkan beras. Tak boleh makan beras tu, busuk. Allahu Akbar.
Dah tak boleh makan, tabur bagi dekat ayam, ayam pun tak makan tuan, busuk. Masing-masing ayam pakat tengok, bapa ayam tengok mak ayam tengok anak ayam, tinggal gitu aja, tak makan. Itu nak sebut kata musibah Allah turun tu, penyakit dia kerana enggan bayar zakat. Sampai pernah satu musim tu pula datangnya padi masak, burung ni, burung apa orang panggil ni, kecil-kecil ni, di rumah-rumah kita ada burung tu, burung cak orang panggil kampung saya panggil burung cak ni, kecil-kecil tu, burung pipit rumah. Di kerumun padi ni cerah. Besok orang tu nak kerat, nak ambil padi, petang ni dia sapu bersih, habis tuan-tuan. Petani-petani menggunakan tin-tin kosong, digantung, digoncang, dia lari sekejap, datang balik penuh, tak nampak pokok padi. Tu kata salah seorang petani, buat saya balik kena musim padi, saya tengok, saya ziarah lah orang-orang kita ni pondok. Kata hamba Allah ni, dia kata macam mana ni lebay. Tengok kita budak-budak pondok ni panggil lebay lah. Dia kata macam mana lebay? Saya kata macam mana masalahnya tak nak bayar zakat, Allah bagi balak macam ni. Dia kata Pak Long bagi zakat. Ya Pak Long bagi zakat, yang lain tak bagi zakat. Allah Maha Adil, Allah sapu bersih, Allah bukan pilih kasih. Serupa kalau kawasan kita dalam duduk taman ni orang semayang 10 orang, yang tak semayang tu ramai, Allah turun balak habis semua. Allah bersifat gitu kan. Kenapa tu? Sebab Allah nak bagi adil, orang yang reti, orang yang tahu hukum Allah. Kenapa kamu tak mencegah kemungkaran yang dibuat oleh mereka ini? Mereka mungkar kepada Allah, tak nak bayar zakat. Kita yang tahu ni kenapa tak ajak dia, kenapa tak suruh dia bayar zakat? Kita membisu, diamkan diri. Ada mata tengok, ada telinga hanya mendengar. Itu yang Tuhan turun bala, dia sapu bersih habis semua sebagai pengajaran. Tuan-tuan, Allah jadikan burung, Allah itulah tentera-tentera Allah. Habis disapu tanam-tanaman, padi tak menjadi. Kerugian yang besar ditanggung. Ulat makan daripada padi yang sedang membesar sampai padi membunting. Habis tinggal air tuan, cerah dimakan. Ini tuan-tuan, sebab itulah kita disuruh bayar zakat tanam-tanaman. Ya. Itu juga orang yang orang kata, mungkin dia kata saya bukan tanam tanaman jenis bentuk-bentuk bijirin. Kita tanam pokok durian, tanam pokok buah-buahan, pokok semua. Yang tu pun jika kita dapat semusim kita kumpulkan, maka sudah pasti mewajibkan kita zakat, sebab itu dikira zakat pendapatan hasil tanaman. Semusim tu, maka kita himpunkan duit tu, kita masuk dalam bank, maka bila disimpan cukup haul dan nasabnya, dia kena keluarkan zakat. Dia kata tak banyak mana pun banyak juga. Buat musim buah-buahan ni tuan-tuan, buah durian, buah segala jenis buah, dikumpul-kumpul masuk dalam bank kan, disimpan. Bila simpan cukup haul dan nasabnya tempoh 1 tahun, maka mengeluarkan zakat itu wajib. Itu kata bekas Presiden Persatuan Ulama Malaysia, Ustaz Ahmad Awang. Nak mengeluarkan zakat, maka dia kata kena ikut tahun Hijriah, jangan ikut tahun Masihi, baru tepat kiraan dia. Ikut tahun Masihi, dia 365 hari. Dalam Islam dia tak ada 365 hari. Jadi dia kata macam tu, kena ikut pada tahun Hijriah, baru menepati dengan kehendak. Bermakna kita ni kalau ikut tahun Masihi, dah melampaui tempoh daripada haul dan nasabnya bagi 1 tahun. Itu kata dia lah. Jadi maknanya mereka dah kaji, bekas Persatuan Ulama, bekas Presiden Persatuan Ulama. Jadi itu zakat tanam-tanaman
Jika kita tak keluarkan zakat, kita tolak Allah tidak mendatang keberkatan pada tanah. Satu hari kita tak akan menjadi tanam-tanaman kita, tak ada keberkatan. Jika bertanam pun mungkin akan datang musibah, penyakit-penyakit, tak ada keberkatan. Kemudian sesiapa yang tidak suka berdoa, maka Allah tidak suka menerimanya. Ni kita bab doa ni. Kita lihat bahawasanya dalam bab doa dikatakan doa merupakan senjata bagi orang mukmin. Dan dalam ibadat, doa merupakan otak kepada ibadah. Yang tu merujuk kepada kitab bimbingan mukmin jilid yang pertama. Doa tu merupakan otak dalam ibadah. Ni kita ni tuan-tuan, habis sembahyang terus lari, tak sempat doa dah. Sebab dia kata doa bid'ah. Nabi tak ada doa, Nabi tak ada baca doa ramai-ramai. Jadi perkara-perkara yang bid'ah tadi ni, katalah apa yang saya mengaji belajar dengan tok-tok guru kita, dia kata janganlah semudah kita campak puting rokok, hisap rokok, baling puting rokok, campak ikut dan je terhadap kita lah. Jangan semudah itu kita lemparkan perkataan bid'ah dalam bab ibadah. Jadi kita ni kena selidiki dulu, nak kena tengok dulu bahasan para alim ulama yang soleh, ulama-ulama salafus soleh, ulama yang sahih, apa takrif yang kata bid'ah tadi ni. Jadi kita ni eloklah selesainya daripada solat ataupun dalam apa sekalipun kita disuruh berdoa, ud'uni astajib lakum. Allah turunkan firman, Allah suruh kita minta, Allah ijabahkan bagi kamu. Jadi siapa yang tolak daripada berdoa, maka Allah tak akan menerimanya. Sesiapa yang meringankan soal sembahyang, maka Allah akan menolak daripadanya kalimah la ilaha illallah. Yang ni paling berat tuan. Ya. Sembahyang tiang agama. Siapa yang tolak tak mau sembahyang, maka dia mati tak akan dapat menyebut kalimah la ilaha illallah. Kan dalam hadis kata man kana akhiru kalamuhu minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalimatnya daripada dunia dengan kalimah la ilaha illallah, masuk syurga. Jadi barang siapa yang tak boleh mengucap kalimah syahadah ni, sebab tu dia tak boleh hajar panjang-panjang. Dalam hadis dia suruh hajar kita dengan la ilaha illallah. Itu kalimahnya. Jangan buat macam dalam drama tu. Drama tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur. Yang tu orang nak masuk Islam. Pengarah pun bodoh, hak berlakon dua kali bodoh. Apa yang panjang-panjang? Nabi suruh aja la ilaha illallah. Jadi kita bisik ke telinga dia tu perlahan-lahan, ya. Jadi cara macam tu lah. Tapi kalau tak sembahyang, habis cerita, tuan-tuan. Maka dia tak akan dapat menyebut kalimah tersebut. Marilah Pak Imam kecil ke Pak Imam besar ke, kan, ajar dia. Kadang-kadang kita ni panggil Pak Imam, Pak Imam tolong ajar. Dia bukan masalah Pak Imam kecil, Imam besar, masalah kita tu, orang nak mati tu. Jika dia beramal soleh, dia beriman kepada Allah, insya-Allah dia boleh sebutlah kalimah tu. Bukan bergantung kepada kesalehan, kewarakan seseorang. Diri kita sendiri yang akan mati, maka dialah yang akan menerima, sama boleh ataupun tidak boleh, bergantung kepada amalannya. Jika dia ajar pun tak boleh, apa tak boleh juga, bermakna dia hidup meninggalkan solat, tak sembahyang. Itulah akibatnya. Wallahu alam. InsyaAllah nanti sambung pada besok pagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.